Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Inovasi Pemasaran. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Inovasi Pemasaran ini terdapat pada muka surat 173 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.2.2 bertutur untuk menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat bertutur untuk menghuraikan sekurang-kurangnya dua maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti mengenai inovasi pemasaran dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Kedua, membaca dan menjelaskan sekurang-kurangnya dua maklumat tersurat dan tersirat mengenai inovasi pemasaran dalam bentuk grafik untuk memberikan respons. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya bertutur untuk menghuraikan sekurang-kurangnya dua maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti mengenai inovasi pemasaran dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Kedua, murid berjaya membaca dan menjelaskan sekurang-kurangnya dua maklumat tersurat dan tersirat mengenai inovasi pemasaran dalam bentuk peta pelbagai alir untuk memberikan respons. Murid-murid, bagaimanakah seseorang itu dapat mempromosikan produk jualannya? Ya, tentunya banyak cara yang boleh dilakukan oleh seseorang untuk mempromosikan produk jualannya. Di sini kita lihat, Cikgu Afan berkongsikan maklumat mengenai tempat yang sesuai untuk seseorang itu mempromosikan produk jualannya. Antaranya, seseorang itu boleh menggunakan aplikasi media sosial untuk mempromosikan produk jualannya di situ seperti Facebook. Lihatlah di situ ada produk jualan yang dijual oleh peniaga seperti adanya kasut, buah-buahan, kek, ada juga rumah juga yang dijual dalam aplikasi Facebook. Jadi sangat mudah ya murid-murid kerana barangan tersebut dapat dipromosikan ataupun dijual dengan lebih mudah melalui aplikasi media sosial. Jadi di sini mungkinlah murid-murid ada idea yang lain untuk mempromosikan produk jualan menggunakan aplikasi media sosial yang lain seperti YouTube, Instagram, ada TikTok pun boleh dijadikan sebagai tempat pemasaran produk. Jadi kita lihat maklumat yang lain di sebelah kanan itu. Seseorang itu boleh mempromosikan produk jualannya dengan menggunakan kaedah di situlah, kaedah majalah. Jadi di sini produk yang dijual itu akan diiklankan dalam majalah. Pastinya seseorang yang membaca majalah tersebut akan terlihat produk jualan tersebut. Dan gambar yang di bawah itu, kita lihat produk jualan dapat dilakukan dengan menggunakan gegantung, iaitu gegantung tersebut dipasang di gerai-gerai di tepi jalan. Lihat di situlah ada air minuman yang dijual di bawah gerai tersebut dan gambar air minuman tersebut terpapar pada gegantung tersebut. Sungguh menyelerakan sekiranya seseorang itu melihat gambar yang sangat cantik. Di situlah gambar produk tersebut dipaparkan melalui gegantung tersebut. Jadi di sini murid-murid perlulah bijak untuk merancang ataupun memilih kaedah promosi
produk jualan yang sesuai untuk melariskan produk jualan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca maklumat mengenai inovasi pemasaran. Di sini adanya 3 kaedah promosi produk jualan dalam karnival keusahawanan yang dipaparkan pada layar putih melalui pancaran projektor. Oleh itu, mari kita bersama-sama untuk membacanya. Selamat sejahtera kawan-kawan. Sila lihat cadangan saya tentang kaedah promosi produk jualan kita untuk karnival keusahawanan nanti. Jadi di sini ada 3 kaedahnya. Oleh itu kita lihat kaedah yang pertama, menggunakan pelbagai media sosial terkini seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Seterusnya, kaedah yang kedua, mengedarkan risalah kepada semua warga sekolah. Dan kaedah yang ketiga, memasang gegantung di hadapan sekolah. Berdasarkan ketiga-tiga kaedah ini, tentunya ada kelebihan dan juga kekurangan. Bolehkah murid-murid menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan melalui ketiga-tiga kaedah ini? Ya, kita lihat kaedah yang pertama di sini, kelebihannya, kaedah ini tidak memerlukan kos yang sangat tinggi untuk mempromosikan produk jualan untuk karnival keusahawanan nanti. Pastinya, penyebaran maklumat berkaitan dengan produk jualan yang akan dijual nanti sangatlah mudah kerana seseorang itu hanya perlu menyalin maklumat dan perlu berkongsikan maklumat tersebut kepada orang lain melalui aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram ataupun YouTube. Jadi di sini pemasaran tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh tanpa sempadan ya murid-murid. Namun begitu, apakah kekurangan ataupun kelemahan apabila menggunakan kaedah pertama ini? Ya, tentunya ada kelemahannya. Antaranya, seseorang itu perlu memerlukan jaringan internet yang sangat kuat supaya maklumat tersebut dapat dihebahkan atau dapat dikongsikan kepada orang lain melalui aplikasi media sosial. Sekiranya jaringan internet di sesuatu kawasan itu sangat lemah, maka maklumat tersebut tidak akan sampai dan tidak akan diterima secara menyeluruh ya murid-murid. Seterusnya, kita lihat kaedah yang kedua dengan menggunakan risalah. Jadi, apakah kelebihannya ataupun kekuatannya menggunakan kaedah ini? Ya, tentunya kelebihannya pastinya risalah ini dapat diedarkan kepada semua warga sekolah. Siapakah warga sekolah itu murid-murid? Antaranya muridlah, guru, pekerja, pembersihan di situ, ada makcik, pakcik yang menjual makanan di kantin, kan? Ada juga penjaga sekolah. Tentunya hebahan maklumat tersebut dapat dilakukan kepada warga sekolah secara menyeluruh. Namun begitu, apakah kelemahannya? Ya, kelemahannya di sini pastinya memerlukan kos pencetakan yang sangat tinggi ya murid-murid. Seterusnya, kaedah yang ketiga pula di sini, kekuatannya ialah maklumat yang dihebahkan itu dapat dilakukan dengan lebih mudah, iaitu pihak sekolah boleh menggantung gegantung di hadapan sekolah. Pastinya maklumat tersebut akan dapat dilihat dan diketahui oleh orang awam yang lalu lalang di situ. Maksudnya di sini selain daripada warga sekolah, tentunya ada orang luar lah kan di situ yang dapat melihat maklumat berkaitan dengan promosi produk jualan untuk karnival keusahawanan nanti. Namun begitu, apakah kelemahannya? Ya, sama juga dengan kaedah yang kedua tadi, ia juga memerlukan kos pencetakan gegantung tersebut. Memerlukan duit lah.
berbanding kita menggunakan media sosial sebagai medium penyebaran maklumat produk tersebut. Kan? Jadi, masing-masing ataupun ketiga-tiga kaedah ini ada kekuatan ataupun kelebihan dan juga ada kekurangan maupun kelemahan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mencatat maklumat tersurat dan maklumat tersirat mengenai inovasi pemasaran ke dalam bentuk peta pelbagai alir. Jangan risau, segala Encik Afan telah pun membantu murid-murid untuk menjelaskan maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat. Tujuannya di sini, Encik Afan membantu murid-murid untuk membuat pilihan yang bijak ataupun pilihan yang sesuai untuk mempromosikan produk jualan dalam karnival keusahawanan yang akan dilakukan nanti. Jadi di sini kita lihat maklumat tersurat yang pertama iaitu tindakan yang tersebut, apakah kelebihan ataupun kebaikan penggunaan media sosial. Jadi kita perlu menjelaskan maklumat tersurat tersebut dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan yang sesuai iaitu kerana. Kerana apa murid-murid? Ya, kerana kita lihat maklumat tersiratnya di sebelah kanan itu iaitu kesannya kerana penyebaran maklumat dapat dilakukan secara meluas tanpa sempadan dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Jadi itulah maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua pula, apakah kelebihan ataupun kebaikan pengedaran risalah. Jadi di sini maklumat tersurat tersebut telah dijelaskan dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu Cik Afan pilih kerana. Kerana apa? Ya, kerana pelanggan terdiri daripada warga sekolah. Yang itulah maklumat tersiratnya. Pelanggan terdiri daripada warga sekolah. Seterusnya tindakan yang ketiga iaitu kaedah yang ketiga, apakah kelebihan ataupun kebaikan memasang gegantung. Jadi kita perlu menjelaskan maklumat tersebut untuk mendapatkan maklumat tersiratnya. Dengan apa? Dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu supaya pun boleh. Supaya produk jualan dapat diketahui oleh orang awam yang lalu lalang di hadapan sekolah. Jadi itulah maklumat tersiratnya iaitu kesannya apabila menggunakan kaedah memasang gegantung. Jadi maklumat tersiratnya yang ketiga, produk iaitu supaya produk jualan dapat diketahui oleh orang awam yang lalu lalang di hadapan sekolah. Mudahkan murid-murid untuk memahami maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat dengan menggunakan peta pelbagai alir ini. Seterusnya, mari kita mengujarkan dialog untuk memberi pendapat mengenai kaedah promosi produk jualan dalam karnival keusahawanan yang dipilih. Baiklah murid-murid, di sini Farisha meminta rakan-rakannya untuk memberikan pendapat mengenai kaedah yang sesuai untuk mempromosikan produk jualan mereka semasa dalam karnival keusahawanan yang akan berlangsung nanti. Oleh itu, kita bersama-sama untuk mengujarkan dialog tersebut ya. Pada pendapat kamu, kaedah manakah yang sesuai kita gunakan untuk mempromosikan produk jualan kita nanti? Mengapa? Jadi di sini kita lihat dialog yang diujarkan oleh Tinesh iaitu, pada pendapat saya, kita perlu mempromosikan produk jualan kita dengan menggunakan media sosial kerana penyebaran maklumat dapat dilakukan secara meluas tanpa sempadan dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Jadi itulah maklumat mengenai pendapat yang diujarkan oleh Tinesh. Mesti ada alasannya sebab
Farisha meminta alasan itu mengapa kan. Jadi ada kerana lah di situ. Jadi Tinesh perlu memberikan alasannya dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu kerana. Seterusnya kita lihat pendapat yang diujarkan oleh Melin pula. Pada pendapat saya pula, saya perlu mengedarkan risalah jualan produk kepada semua warga sekolah kerana pelanggan terdiri daripada warga sekolah. Jadi itulah ujaran yang diujarkan oleh Melin kerana dia memilih kaedah mengedarkan risalah dengan memberikan alasannya di situ kerana pelanggan terdiri daripada warga sekolah. Seterusnya kita beralih kepada ujaran yang diujarkan oleh Amira pula bagi menyampaikan pendapatnya. Oleh itu, pendapat yang disampaikan oleh Amira, pada pendapat saya, gegantung perlu dipasang di hadapan sekolah supaya produk jualan dapat diketahui oleh orang awam yang lalu lalang di hadapan sekolah. Itu pendapat yang diujarkan ataupun yang diutarakan oleh Amira mengenai pilihan yang dibuat. Jadinya di sini, kalaulah murid-murid menjadi rakan Farisha, jadi apakah kaedah yang sesuai untuk murid-murid gunakan bagi melariskan produk jualan dalam karnival keusahawanan nanti? Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya mari kita melengkapkan teks dialog di sebelah ini dengan menggunakan maklumat tersurat dan maklumat tersirat mengenai inovasi pemasaran. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu melengkapkan sahaja teks dialog yang telah Cikgu Afan sediakan di sini dengan menggunakan maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat yang telah dibincangkan tadi dalam slide aktiviti kedua tadi. Jadi murid-murid pindahkan sahaja maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat ke dalam bentuk teks dialog ini. Mudah kan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.